Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua orang yang menonton. Kami murid tahun 5 SK Serpong Sri Aman ingin membentangkan projek KMR yang bertajuk Roket Air. Sebagai pembuka bicara, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Eva Sandra, anak Desmond dari SK Serpong Sri Aman. Saya merupakan pelajar tahun 5. Tupah padai pebak lesong, sambil tupah kemano tipau. Selamat suap, selamat bahsong, kungan ko Ain Zulaika anak Melanau. Nama hamba Natali Tuli. Hamba berasal dari Istana Gua Dalam. Batang curut jangan dibuang, letakkan sahaja di atas papan. Sekolah itu laman berjuang agar siap di masa depan. Kami Kristi Leticia anak Buddha. Kami miak tahun 5. Kami anak Sarawak. Hello everyone, I'm Kelina Missy Francisca from year 5. So in total, there are 5 members in our group. Let's begin with the big idea for our project. The big idea bagi projek kefahaman melalui reka bentuk kami ialah teknologi pembangkit kehidupan lestari. Teknologi pembangkit kehidupan lestari didefinisikan sebagai penciptaan alat yang memberi kesan paling minimum kepada kemudaratan, pencemaran dan penurunan kualiti alam sekitar secara holistik, bermula daripada konsep produk, bahan mentah, proses penghasilan bahan buangan sehinggalah pelupusan. Rasional projek kami ialah melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu dan serba boleh dalam menghasilkan inovasi yang memberikan kehidupan lestari demi kelangsungan hidup yang semakin mencabar. Manakala objektifnya, pertama, membentuk budaya mereka cipta sesuatu yang baru daripada pelbagai jenis sumber. Kedua, melatih murid berkeupayaan mengolah bahan sekeliling dalam penghasilan produk yang berkualiti, mesra alam dan berdaya saing bagi mewujudkan kehidupan lestari. Pelaksanaan projek ini dilakukan selama 6 minggu di bawah bimbingan 6 orang guru mata pelajaran kami. Mata pelajaran yang terlibat ialah sains, matematik, teknika seni visual, reka bentuk dan teknologi, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. You probably have made a water rocket before. It doesn't matter if you make it at school or anywhere else. To make this project, a few things need to be considered so that the water rocket can launch perfectly. We need to understand a few physics principles in making a rocket. Sebelum mereka cipta roket air, terdapat beberapa teori yang kita perlu ketahui tentang cara roket terbang di udara. Dalam roket terdapat 2 bahan bakar utama yang sangat penting, yaitu hidrogen dan cecair. Kedua-dua gas bercampur dalam sekebok pembakaran. Seterusnya, hasil pembakaran 2 gas tersebut menghasilkan gas exhaust dan dipaksa keluar dengan laju yang tinggi menyebabkan penghasilan momentum yang tinggi di kebelakang roket. Pada masa yang sama, momentum yang sama magnitude tetapi berlainan arah, yaitu arah depan dapat dihasilkan dan menyebabkan roket meluncur ke hadapan. Kelajuan roket semakin bertambah kerana beberapa faktor, iaitu jisim bahan bakar semakin berkurangan, ketumpatan udara semakin berkurangan dan bahagian roket yang kosong ditanggalkan. Itulah sedikit sebanyak teori penerbangan roket udara. Terdapat beberapa prinsip fizik yang digunakan, iaitu hukum Newton ketiga dan prinsip keabadian momentum di samping hukum tekanan dan hukum daya. Bentuk roket air memainkan peranan yang penting dalam memastikan ia meluncur tepat
dengan sasaran yang ditetapkan. Pertama, bahan yang digunakan mestilah daripada botol plastik kerana ringan dan mudah untuk terbang ke atas. Seterusnya, bahagian depan roket mestilah runcing atau tajam mengurangkan rintangan udara. Bahagian sayapnya pula mestilah berbentuk aerofoil yang mengaplikasikan prinsip Bernoulli sama seperti konsep sayap kapal terbang. Hal laju yang tinggi menghasilkan tekanan yang rendah, perbezaan tekanan menghasilkan satu daya angkat ke atas dan membantu roket terbang lebih jauh. Tambahan itu, isi padu air di dalam botol mestilah 1/3 daripada isi padu bekas untuk membolehkan lebih ruang untuk udara termampat. Selain itu, sudut pelancaran yang terbaik ialah sebanyak 45 darjah dalam menghasilkan jarak yang lebih jauh dan jatuh secara projektil. To make this rocket, we need 2 empty 1.5 liter bottles, a roll of cellophane tape, a tube of PVC glue, a pair of scissors, a penknife, a pencil, a piece of corrugated plastic board, 5 pieces of cable ties, 3 meters of PVC pipe, 6 L pipes, 3 T pipes, a tire tube valve, a PVC end cap, a steel clamp, a glue gun, and a drill set. Pertamanya, kami membuat lakaran model dan pelancar roket dalam bentuk 2D. Model roket dilakar dengan gabungan bentuk 3D seperti kon, silinder, dan segitiga bersudut tegak supaya model roket boleh terbang dengan lancar. Tapak pelancar roket dilakar dalam bentuk segi empat tepat manakala dengakar roket yang dilancarkan dalam posisi 45 darjah. Ini dilakukan agar penghasilan roket yang terbina mempunyai kekemasan yang baik. Sediakan 2 bekas botol air 1,5 liter. Botol pertama dipotong pada bahagian muncung. Cantumkan bahagian atas botol pertama kepada tapak botol kedua menggunakan glue gun dengan kemas. Seterusnya, tanda 3 atau 4 garis selari pada hujung bawah botol dengan marker untuk melekatkan sayapnya. Potong bentuk sayap yang dikehendaki dan lekatkan pada garis serenjang yang telah dibuat. Periksa kekemasan roket. Roket siap dipasang dan sedia untuk dilancarkan menggunakan pelancar roket. Potong 10 batang pipe PVC mengikut ukuran lakaran pelancar roket yang dibina. Cantumkan menggunakan LPVC pipe di setiap sudut sebagai tapak pelancar roket dan pasangkan T-pipe untuk menghalangkan pelancar roket pada kedudukan 45 darjah. Pasangkan injap tiup tayar pada penghalau pelancar roket di bahagian atas. Masukkan 1/3 air ke dalam roket. Seterusnya, pampkan angin ke dalam roket yang disambungkan dengan pelancar roket. Molekul-molekul gas akan berlanggar dengan molekul-molekul air dan menyebabkan kedua-dua molekul saling berlanggar dengan dinding botol. Tekanan gas boleh ditingkatkan dengan mengurangkan isi padu air dan menambah bilangan zarah-zarah gas dengan mengepam lebih udara masuk ke dalam botol. Hukum tekanan mengatakan daya bergantung pada luas permukaan. Tekanan dalam botol bergantung pada luas muncung botol tersebut. Kemudian, tarik pengunci yang bersambung antara pam dan botol air. Apabila pengunci ditarik, air di dalam botol akan keluar dengan laju yang tinggi menyebabkan momentum terhasil ke belakang roket. Bertepatan dengan hukum Newton ketiga yang melibatkan prinsip keabadian momentum,
Apabila satu momentum berhasil, momentum ke belakang roket, maka satu lagi momentum ke hadapan akan terhasil yang dinamakan daya tujahan. Maka roket akan meluncur ke hadapan dan akan jatuh pada sasaran bergantung pada angin pada hari kejadian, dan reka bentuk roket juga memainkan peranan yang amat penting. So, there you go. You have seen how we make our water rocket. We hope you learned something from our project and enjoy watching our video. Until we meet again in the next project. Bye!